Sebab tu niatlah kalau kita nak mati nanti, kita nak mati hari Jumaat ataupun kita nak mati hari Isnin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di mana perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan membaca Quran. InsyaAllah malam ini kita nak sambung tadabbur kita, insyaAllah, surah Al-Qari'ah. Sebelum ini kita berhenti pada ayat yang kelima dah. Hari ini kita akan sambung ayat yang ke-6 hingga seterusnya, insyaAllah. Pertamanya terima kasih kepada JK dan ahli jemaah semua kerana beri peluang untuk saya berkongsi ilmu untuk malam ini, insyaAllah. Dengar aku suara saya? Dengar? InsyaAllah dah. Okay. Sebelum tu kita mula dengan salawat Nurul Mubin, insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Surah Al-Qari'ah, muka surat 600. Muka surat 600, muka surat 600. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh ikut, saya baca boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Maka benarlah kata-kata Allah. Gapo yang Allah sebut dalam Quran. Ayat Quran ni dia ada 2, 3 ni ayat Quran. Ada berapa? 2, 3 ni. Mana ada 6,236 ayat Quran. Bermula daripada surah Al-Fatihah. Dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia dengan surah An-Nas, muka surat 604. Berakhirnya minal jinnati wan nasi. Kita capur tambah. Contoh kita mula dengan surah Fatihah 7 ayat. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah Ali Imran ada 200 ayat. Surah An-Nisa ada 176 ayat. Tambah belakang, maka kita akan dapati ayat Quran ni ada 2, 3 ni ayat. Jadi 2, 3 ni ayat ni bermula dengan huruf ba. Dia start dengan bermula dengan huruf ba, akhir dengan huruf sin. Biasa kita akan mula nyetak mula-mula ni. Kemudian akhir sekali. Tengah yang mana? Mana tengah Quran ni? Cuba cari mana tengah Quran. Gawa? Wala talattaf. Kenal tu? Kalau kita tengok Quran jamak Quran majid dulu, dia akan letak warna merah di sekeliling pada muka surat 295 dan 296. Kalau ada Quran boleh tengok muka surat 295 dan 296. Situlah tengah Quran. Masa kita ngaji zaman kecil dulu, sapat tengah dah dia tengok warna merah. Warna merah tu, dan dia letak merah pula pada perkataan waliyatalattah. Bukan bermaksud, ada juga orang yang menceritakan disebabkan Sayyidina Uthman Ibn Affan ketika mana dia dibunuh, dia tengah ngaji Quran, dan darah dia tu
jatuh pada perkataan waliyatalattaf. Itu bukan pendapat. Kita tak boleh pergi waktu. Tetapi kita boleh ambil daripada awal muka surat 295, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Muka surat 296 pula, wa kadzalika a'tarna 'alaihim. 295 296. Dan ayat dia, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yash'iranna bikum ahada. Ayat 19. Pada perkataan walyatalattaf, apa yang merah situ tu? Disebabkan tengah huruf bagi Quran ni adalah huruf ta. Mula dengan huruf ba, akhir dengan huruf sin, dan tengah dia huruf ta. Macam mana kita nak ingat mudah ya? Batas. Batas ya. Batas benda padi. Itu batas. Batas ni mana sempadan. Mudah nak ingat. Jadi huruf ta tu tengah dia. Walyatalattaf wala yash'iranna bikum ahada. Dan apabila kita sebut huruf ba akhir dengan huruf sin, orang Arab sebut bas. Tengah pergi ngaji Mesir, ngaji Mesir. Lepas tu tengok orang tengah jalan dia kepala. Dia akan sebut basya. Orang Arab. Gimana basya? Bas maknanya cukup. Kenapa? Quran 30 juzuk ni sudah cukup apabila kita ni ambil pedoman kehidupan kita. Sehingga bermula kita dilahirkan hinggalah kita menuju kepada mahsyar. Maka malam ni kita nak tengok fa amma man thaqulat mawazin. Maka bagi orang fa'amman, adapun bagi orang yang berat timbangan dia. Kita sebelum kita nak pergi nimbang ni, kita kena tahu perjalanan hidup kita dulu. Setiap orang perjalanan hidup dia akan mendapati dan dia akan melalui satu fasa ketika mana dia ni dipanggil sakratul maut. Kita hidup setara mana pun hebat kita, pangkat kita, harta kita, nama kita, popularnya kita, influencer ke kita, artis ke apa pun kita, tetapi semua orang akan melalui sakratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia ni menuju sakratul maut, dia panah, dia demam. Nabi sallallahu alaihi wasallam demam. Dan sakit dia ni sebelum dia menuju kepada penakhiran dia ni, sahabat mari, dia letak tangan dia sikit, larilah dia tangan. Sahabat letak begitu. Ibarat kita letak tangan kita, seret tu, ceret tengah panah air tu, kita pergi letak. Reflection kita tu disebabkan apa? Disebabkan panahnya sangat-sangat. Maka Nabi SAW menyebut, Nabi ni, para Nabi ni, dia diuji 2 kali ganda lebih daripada orang biasa. Kalau kita demam darjah tu, kita kata 37 darjah Celsius tu, demam tu kan, 40, 50. Mungkin Nabi ni Celsius dia mungkin sampai 100 lebih panahnya dia. Maka ketika tu marilah malaikat Israel ni nak cabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya,
Siapa masa dah ke aku ni? Agak jawab, siapa dah aku dah cari masa yang sesuai. Maka time ni lah Allah nak jemput. Nabi tanya, mana Jibril? Jibril tak mari kau. Sedangkan Nabi bersama dengan Jibril selama 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka Jibril pun turun daripada langit ni turun. Aku ada ya Rasulullah. Aku tak boleh tengokmu mati ya Allah. Aku tak boleh tengokmu mati ya Rasulullah. Aku tak boleh tengok, aku sial sangat sakit. Sakit ke Jibril? Sakit Rasulullah. Maka Israel pun minta izin dengan Nabi SAW nak cabut nyawa. Ketika nak cabut nyawa, dia cabut daripada kaki naik ke lutut. Ya Allah, bunyi suara Nabi, Allah sakit. Tulis selalu lagi ke Israel, ya Rasulullah, ni yang paling slow sekali, paling lembut sekali yang pernah aku cabut selama aku berkhidmat menjadi seorang pencabut nyawa kepada manusia dan juga makhluk-makhluk lain. Siapalah kau pusat? Allah sakitnya Nabi. Dan ketika ditarik lagi, siapalah ke dada? Nabi pun bersabda, dia kata, ala innal mauta la sakarat. Ketahuilah, mati itu sangat sakit. Sakratul maut itu sangat sakit. Itu Nabi SAW, bukan kita. Kita ni tak ada pangkat ke apa-apa pun. Sakitnya sakratul maut ni. Maka ketika itulah, adakah macam mana umat aku? InsyaAllah umatmu akan selamat. Kemudian cabut ila rafiqil a'la. Dia kata, aku rindu kepada Allah. Maka cabutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ke mana lepas cabut tu tak? Ramai lah, Umar lah. Orang kata mati dah. Siapa kata Rasul Nabi Muhammad mati, aku akan pancung dia. Tak boleh terima. Umar ni orang apa Quran 30 juz ni. Umar ni orang yang kita kata tak ada dah iman dia ni kuat. Tetapi ketika mana Nabi SAW ni meninggal dunia, dia kata, siapa dia kata Muhammad mati, aku akan pancung dia. Siapa tak boleh terima kenyataan. Marilah Abu Bakar, dia kata, dia baca ayat Quran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَعُوقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ini tempat pertama dalam Quran ni, nama Nabi ni, nama Muhammad dia ada 4 kali. Tempat yang pertama adalah wama Muhammadun dalam surah Ali Imran ayat 154. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin ayat 144. Ini ayat kata apa? Sesungguhnya Nabi kau siapa ni? Wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nabi ni serupa dengan rasul-rasul lain juga, pasti akan mati. Umar pun duduk. Aku rasa macam aku tak pernah hafal pun ayat Quran. Nah, ayat itu boleh terima kenyataan bahawasanya Nabi SAW ni meninggal dunia.
Jadi kita ambil pengajaran daripada kisah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita semua ni pasti akan melalui kematian. Dan kematian itu sakut. Dan kita ni orang biasa, apabila mati kita, malaikat akan mari. Malaikat Israel, dia akan mari dengan sama ada rombongan malaikat rahmat ataupun malaikat azab. Kalau hari ini kita ni mati dalam husnul khatimah, mati dalam kebaikan, insya-Allah malaikat Israel akan mari dengan malaikat ini dipanggil malaikat rahmat. Kalau kita mati su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Lagu mana orang yang mati dalam su'ul khatimah ni, dikemarinya malaikat Israel, malaikat Israel buat lagu mana? Malaikat Israel pun dia paksa keluarmu, akhriju anfusakum walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yaktibuna wujuhahum wa adbarahum. Nabi malaikat ni buat lagu mana? Malaikat ni dia katok belakang ni, pop pop, dia katok, bahkan dia katok muka, nak suruh roh orang jahat ni tubik daripada jasad ni. Kita biasa dengar orang agama matilah mudah, tapi roh duduk dalam. Kaji dengar tak? Kena pergi panggil Tok Bawa Malakul Maut. Kaji dengar? Zaman dulu tak aja dengar. Tok Bawa Malakul Maut tu kat kena buka, nak buka apa? Atak. Zaman-zaman dulu lah ni tak ada. InsyaAllah lah. Dulu khurafat tu, kepercayaan tu, jaganya mega ni biasa zaman dulu. Tapi lah ni alhamdulillah, setelah diberikan ilmu agama, orang tinggal. Orang lebih percaya kepada Allah. Cuba bayangkan orang lagu ni mati lagu mana. Orang kafir ni nak Tuhan sebut akhriju anfusakum. Dia suruh topik katok belakang ni, katok sini, katok muka. Allah takutnya. Tapi kalau orang yang mati dalam husnul khatimah, dia mati, malaikat mari, malaikat Israel mari, salamun alaikum, dia bersalam, assalamualaikum, dia bersalam dengan penuh kelembutan. Malaikat Israel tu dengan gerombolan ramainya malaikat-malaikat rahmat mari nak cabut nyawa kita, cabut slow-slow. Tapi slow setara mana pun, nescaya sakaratul maut tu sakit. Nabi gambarkan kesakitan sakaratul maut ni seperti mana tekak kita ni, kita makan benda duri dan kita cocok pula dengan pedas. Allah, sakit tahu mana tak tahu. Kita kena pisah pun kita serodah. Ni cocok. Sakitnya hati. Maka dijabut nyawa kita. Cabut, keluarlah jasad kita. Keluarlah roh kita daripada jasad kita. Maka roh ini malaikat rahmat akan bawa pergi ke naik langit pertama. Maka ketika langit pertama tu, siapa dia ni? Bang sedak kita mau ni. Roh siapa dia gak bang sedak kita mau ni? Itu kita bernama Hakam macam tu, Hakam. Hakam ni nama dia macam tu. Allah buat dia buka pintu. Naik. Air pula langit yang kedua. Ya Allah, roh siapa dia ni? Bang sedak ni. Malaikat pun buka pula pintu langit kedua. Dia pun sebut nama Hakam. Fulan bin Fulan, sapalah kepada Rabbul A'la, sapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu dia tanya, Allah tanya, dia ni roh mana? Roh baik ke orang jahat?
Maka dia kata, malaikat jawab, ni roh orang yang baik, masukkan dia dalam illiyun. Kalla inna kitabal abrar la fi illiyun. Kita biasa dengar dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrar la fi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Naik roh kita ni, duduk dalam, dia letak dalam senarai nama illiyun, kemudian turun balik. Bila turun balik kita ni masuk dalam jasad kita, setelah kita ni disemayakan jenazah. Semaya jenazah kita ni, bawalah kita pergi ke kubur. Siapa ke kubur tu lah, turun je kubur kita, orang ni ada sekeliling lagi. Maka dibacakanlah talqin, ditahlilkan semua ni gitu gini. Orang pun nak balik. Balik je 3 lakah manusia beredar daripada tempat ni. Terus je dipanggil himpitan kubur. Orang baik ke orang jahat ni, himpitan kubur ni, semua orang pasti akan menghadapi himpitan kubur. Tidak ada orang yang terlepas dengan himpitan kubur. Kena. Dan Nabi sebut ini bukan azab lagi ni. Ini kita panggil apa? Warning lah, signal baru. Muda alil lain ni, biar khabar sikit. Maka ketika itulah muka nakir mari. Marinya muka nakir. Ketika muka nakir mari, dia ambak habis amalan kita. Ambak amalan zakat kita, amalan sedekah kita, amalan tahajud kita, amalan sekian-sekian kita buat baik ni, dia ambak belakang. Kecuali satu saja yang dia tak boleh nak ambat, dia tak boleh nak halau, iaitu Quran. Kalau kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita amalkan Quran lebih-lebih lagi daripada 114 surah ni, kita jadikan surah Al-Mulk 30 ayat sebagai bacaan yang kita baca setiap malam. Dan kita jadikan surah Al-Mulk itu sebagai hafalan kita. Dan kita jadikan surah Al-Mulk itu sebagai pedoman untuk kita amalkan di dalam kehidupan ini. Dan orang sini alhamdulillah, orang ahli jemaah sini ni setiap malam lah kan, setiap malam baca sama surah Al-Mulk. Alhamdulillah, kena rasa syukur. Pengalaman saya hafal Quran 30 juzuk ni, saya ngapa Quran start umur 13 lagi. Umur 15 saya habis Quran. 13 tak hafal Quran, 15 kita habis Quran. 15 lah ni umur 31 hafal Quran. Nak boleh ke kita istiqamah, kita hafal Quran ni bukan mudah. Nak istiqamah kita baca Al-Mulk setiap malam ni bukan mudah. Tapi kalau Allah buka rezeki kita untuk kita boleh baca setiap malam surah Al-Mulk 30 ayat, ketahuilah bahawasanya Allah buka rezeki ke kita. Dan pengalaman lama-lama, dan yang terbaru ni saya rasa seorang sebab setiap malam. Sebelum ni saya banyak mengajar online. Mengajar online je. Lalu ni kita mengajar ke masjid. Dan setiap masjid, kalaulah masjid itu tak buat mengaji, tak baca surah Al-Mulk, saya akan memperingatkan, saya akan rayak lepas ni kita akan baca surah Al-Mulk dan minta masjid itu amalkan surah Al-Mulk. Dan masjid ni alhamdulillah baca surah Al-Mulk. Berapa pentingnya ni surah ni lah, dia jadi seperti apa? Seperti defender kita ketika kita ni ibarat kita nak pergi alik siai, kita nak pergi alik Thailand. Siapa ke imigresen, ada pegawai kastan jenayah kita. Dari mana ni? Buat apa? Nak pergi berapa lama? Dia tanya. Tanya. Dan kita kena tukar umlah. Umlah ni maksud dia kena tukar mata wang kita. Sebab nak gali sihan ni kena tukar lah mata wang. Barulah laku molek. Begitulah juga kita
apabila kita duduk dalam kubur, maka ketika tu kalau kita tak ada kabel, zaman ni panggil istilah kabel, tak ada kabel yang boleh nak tolong kita jawab dalam kubur, nescaya kita ni kena faham. Malaikat pegang dengan cemeti dia tu, sekali dia kata zam, masuk kita dalam tanah tu, dia cokai balik. Dia kata tak, berturut-turut dia kata cokai, catak cokai, sampailah hinggalah yaumul qiyamah. Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hindarilah kita ya Allah daripada azab api neraka, azab kubur mula-mula ni. Hak ni yang kita takut ni. Ni perjalanan kita ni, biar kita nampak perjalanan kita sebelum kita nak pergi kepada fa amma man thaqulat mawazinu. Tak nimel lagi ni. Baru perjalanan kita setelah kita mati masuk dalam kubur. Ketika kita masuk dalam kubur, lepas tu muka nakir tu, kalau kita ada defender kita ada 30 ayat surah Al-Mulk, insya-Allah. Man rabbuka qa, man nabiyyuka qa, madinuka qa, soalan-soalan dia tu semuanya surah Al-Mulk akan jawab belakang. Dia jawab belakang. Kalaulah kita tak ada ni, kalau kita tak hafal lagi surah Al-Mulk 30 ayat, nasihat saya untuk kita semua hari ini, kalau tak hafal lagi 30 ayat surah Al-Mulk, jangan kita mati. Mati je hari ini, nasihat kita tak akan selamat dalam alam kubur. Alam kubur tak selamat, alam pada mahsyar jauh lagi. Alam kubur ni berapa lama pula kita duduk belum menuju ke alam mahsyar, nak ceritanya. Tapi kalau kita sini kita lepas dah, dalam kubur ni kita beres, dia pun lagu mana? Hospital ni 3 kaki ya. Betul tak? 3 kaki. So 2 3. Lebar dia. Panjang apa 7? Dalam kat ni kan? Kat rada je, dalam. Kalau siapa biasa turun liang lahat, saya kalau ada kematian, saya akan usaha turun juga dia lahat. Tak kira dia jadi kap apa saya akan usaha. Sebab kita nak merasai lagu mana kita duduk dalam dia lahat. Kalau ada orang mati hari ini, jadikan suasana kalau kematian di kampung ni, kampung Pelik Bel ni, biar kalau ada mati, ngecah biar boleh maya-maya di masjid. Jadikan suasana, jadikan adab orang sini, mati je anak mukim Pelik Bel ni buat semaya-maya sini. Dan pastikan masjid ini dan ejek-ejek ini jangan royak ke dia. Tak payah risau tentang nak bagi duit untuk maya-maya. Orang baru mati, dengar kalut sedih, kita tak mikir lah. Nak cari duit di mana. Sebab tu orang tak berani mari masjid. Betul tak? Takutnya kena kau 50 orang. Kalau 5 yang seorang, berapa dah? Pas 5 yang orang tak ambil mana dah lah ni. Betul tak? Orang cepat 5 yang maya-maya dia. Nak katanya adab tu kena buat. Tak boleh kita. Cuba kaya kalau kita bayar 10 yang, 50, 500 dah. Dah paling kurang nak semaya-maya ni kena 40 orang. Betul tak? Kali ngah tolak mata email kau tu kan, Allahu akbar. Jangan jadikan adab nak mati ni seperti mana matinya orang Cina, matinya kalau di Bangladesh ada seorang saing isteri saya. Dia cerita di Bangladesh, dia buat satu tesis, susahnya nak nikah di Bangladesh tu. Dia buat satu tesis master dia lah. Tapi waktu tu biasa bagi saya. Dia cerita lagi, di Bangladesh ni kalau orang mati, kalau yang mati tengah jalan tu lah dia duduk.
kalau orang tu tak ada pitih? Orang tak cara pun. Siapa tak tu? Kita Malaysia insya-Allah dak lah deh. Malaysia tu dak lah apa tak tu. Tapi kita kena ubah suasana kita ni, masjid. Suasana mukim kita, suasana negara kita. Kalau orang mati jangan duk mikir nak bayar piti, nak bayar piti, nak bayar piti. Saya. Kita kena sebagai kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kita kena beri rasa ke apa? Kena beri rasa kalau ada orang mati je. Bergegas kita nak pergi solatkan jenazah. Sebab apa? Kalau orang mati, kita sungguh nak mayat-mayat orang mati tu. InsyaAllah. Ketika kita mati nanti, Allah rezekikan kita ni ramai orang nak semayang jenazah ke kita. Kita nak tahu kita ni setara mana atas muka bumi Allah ni. Kita nak tahu kita setara mana, kita boleh tengok. Ketika mana kita mati, berapa orang solat jenazah kita. Ustaz nak tengok lagu mana, saya mati dah. Betul dah lah. Boleh nak tengok dah. Tapi kita boleh rasa lah setara mana. Sebab tu niat lah. Kalau kita nak mati nanti, kita nak mati hari Jumaat ataupun kita nak mati hari Isnin. Hari Jumaat ni hari apa? Hari yang mana insya-Allah orang mati hari Jumaat, orang ini dia akan selamat daripada azab kubur. Dan apa hari Isnin? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari apa? Hari Isnin. Dan kebanyakan orang mati hari Isnin, kebanyakan orang ni, tanda-tanda orang ini ujian dia, ujian kesabaran. Biasanya orang mati hari Isnin sabar sungguh. Sabar. Ujian kau tu, ujian kau ni. Dia sabar. Jadi apabila kita duduk je dalam kubur tu, alam kubur ataupun dipanggil barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh ni maknanya dinding. Gapo dinding? Dinding nak memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Permulaan baru dah. Mana permulaan hidup kita? Bukan ketika mana kita lahir dah. Kita lahir tu bukan permulaan hidup tu. Permulaan hidup kita adalah di alam kubur, alam barzakh. Dan saya sangat suka dengan satu kata-kata yang menyebut kita ni manusia yang sentiasa hidup sampai bila-bila. Apa maksud dia? Maksud dia alam roh dia hidup dah, tapi dengan cara dia. Alam rahim kita hidup dah dalam alam rahim kita ni. Kalau tak hidup tak ada sini kan. Alam rahim kita hidup, tapi dengan cara alam rahim. Kita pun mari hidup alam dunia. Lepas tu masuk je alam kubur, kita hidup pula. Dan seterusnya alam akhirat memang kita hidup. Mana kita hidup sama. Cuma beza dia langkah demi langkah untuk melangkah satu alam ke alam yang lain. Dia ada cara dia masing-masing. Kalau alam roh nak masuk ke alam rahim, umur 4 bulan, umur 5 bulan, barulah Tuhan masuk alam roh. Dalam jasad kita, dalam perut mak kita ni. Tupik jah kita, maka kita kiak. Nak mati pula, nak masuk ke alam barzakh pula, mesti kena merasai sakratul maut tadi. Barulah kita boleh masuk. Dan lepas tu kita duduk situ. Siapa ni? Ni nak cerita ni. Kita duduk alam kubur ni. Ketika mana kita duduk alam kubur, sangat sepik sana ni, lagu mana kita nak pergi luah? Nak pergi rasa luah alam kubur ni seperti mana luasnya dalam syurga. Seperti mana luasnya dalam syurga Firdaus. Dengan cara pastikan kita ni kena beli tanah ketika kita dah atas muka bumi. Nak beli tanah ke mana? Setiap pagi jangan lupa, pastikan wajibkan diri kita ni sedekah setiap pagi. Sedekah. Berapa wajib sedekah ni? Sebab kita nak supaya alam kubur nanti kita luah. Kita luah je alam kubur kita. Tak ada sesepit tadi.
3 kaki, 7 kaki, dalam dia ni sampai sini ya. Tak ada. Tak luah. Sebab apa? Nabi SAW sebut, ketika mana waktu pagi, manusia waktu pagi ni malaikat dia tukar shift. Shift pagi dengan shift petang ni dia tukar. Bila dia tukar waktu pagi, maka kalaulah kita pagi tu kita sedekah, maka malaikat ni dia akan doa supaya orang ni dapat berkah, dapat rahmat Allah sampai bila-bila. Kalau sebaliknya orang ni tak sedekah waktu subuh, dia doa orang ni jadi kopi angin, barakah tak ada dalam hidup dia, kurang barakah dalam hidup dia. Dia ada pitih, tapi nak waktu rubik untuk sedekah, untuk dia sedekah, dia sangat berat. Kalla bal la tukrimuna al-yatim, beratnya orang ni nak sedekah. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Payah hati dia ni, alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Tu cari pitih. Cari pitih, cari pitih, cari pitih, cari pitih. Hari ni kalau kita sedekah, ada orang mikir gini dah. Nauzubillah lah. Dia sedekah ke masjid, dia kata apa? Oh, untung masjid. Boleh pitih masjid. Aku sedekah, untung masjid. Orang duk sedekah. Untung masjid. Dia tak khabar. Dia sedekah ni, duit yang dia sedekah ni bukan untuk orang lain, bahkan untuk diri dia sendiri, untuk dia saham akhirat dia, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, hai cerita, dia sedekah aja dalam masjid. Duit yang dia boleh tu bukan untuk dia, sebagai tukaran untuk saham akhirat nanti. Boleh jadi saham akhirat untuk dia. Itulah sedekah. Jadi apabila kita ni luah dah, kita sedekah seumur setiap pagi, luah ya tanah kita ni. Apa masalah kita dalam kubur lagi? Masalah kita dalam kubur yang seterusnya, kubur tu gelap. Bagaimana kubur kita ni jadi cerah? Ustaz tak apa, saya adalah duit sikit-sikit, saya kubur beli banyak-banyak. Beli ke spotlight? Apa asal dia kubur? Jadi ke? Beli banyak-banyak bos spotlight kat kubur, dalam kubur. Ada nak cakap? Tak jadi. Kaya lah macam mana pun, adalah piti berjuta pun, tak boleh beli, tak boleh masukkan spotlight dalam kubur. Tak boleh. Jangan kita buat mikir kita ni seperti mana mikirnya, pendapat fikirnya orang-orang Cina yang bukan Islam. Apa dia fikir? Dia fikir bahawasanya dia pitih ni dia bagi dua. Ni orang bukan Islam dulu. Ada orang Cina yang dia ni bukan dia belum masuk Islam, lepas tu dia masuk Islam. Dia cerita. Orang Cina cara yang mikir dia lah ke mana? Cara dia fikir, pitih ni dia bagi dua. Satu, dia bagi untuk kalau dia ni boleh masuk syurga. Satu lagi, pitih dia ni untuk neraka. Dua, syurga dengan neraka. Cara dia fikir. Jangan kita buat fikiran kita ni pitih kita tak boleh nak ke mana, tetapi amalan kita yang bawa kita ke syurga. Itu tukaran dia. Tukaran di antara dunia ke alam akhirat. Dia nak tukar ni, dia nak tukar dengan pitih dia saham akhirat. Pahala dengan dosa yang ada. Tak ada dah pitih. Pitih-pitih lain tak ada dah. Syurga dengan neraka, pahala dengan syurga aja. Maka bila kita ni nak pergi syurga, kita kena bangun tahajud semua. Setiap hari kena bangun tahajud. Setiap hari kena bangun tahajud. Nama dia tu gambar. Kita kau ni. Okey.
Setiap pagi kita kena bangun tahajud solat. Kena bangun tahajud. Sebab apa? Dengan kita bangun tahajud ni, Allah akan bagi rezeki kepada kita. Kubur kita ni cerah. Kubur kita ni akan jadi cerahnya. Baru kita selamat. Dalam luar dah ni, cerah pula. Baru kita nampak perjalanan kita ni. Berapa lama kita duduk atas dunia ni? Hak tu kita tak tahulah. Duduk alam barzah ni berapa lama ni? Bergantung kepada waktu yaumul qiyamah. Bilanya berlakunya yaumul qiyamah. Kita tak tahu bila. Bila berlakunya yaumul qiyamah. Berlakunya yaumul qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan semua ni. Dia matikan semua ni, dia hancurkan. Kita baca dah sebelum ni, yauma yakunun nasu kal farashil mabthur wa takunul jibalu kal 'ainil manfus. Hancur dah belaka ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia matikan belaka. Dia tinggal siapa dia? Tinggal 8 orang lagi. Ya ada 8 orang lagi malaikat. 8 lagi malaikat. Kemudian malaikat ke mana? Malaikat yang menjaga arash, yang menanggung arash ni. Bila dia matikan, kemudian tinggal seorang lagi. Tinggal siapa dia? Tinggal malakul maut, iaitu malaikat Israel. Kemudian dia minta malaikat Israel ni, cabut nyawa sendiri. Dia dah biasa cabut nyawa orang ni. Cabut nyawa orang ni. Cabut nyawa sendiri. Allah, sakit tak ada nak cerita. Cabut hati. Dia apabila dia cabutnya, mati je belakang, Allah lipat alam ini, bumi dan langit ni, Allah lipat ni, dia lipat belakang ni, hancur habis belakang ni. Ia seperti mana? Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Seperti mana kita lipat buku. Lipat kita. Lipat. Saya. Habis hancur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Dia tanya hari ni, siapa lagi hak kuasa? Kerajaan mana lagi hak dapat? Orang mana lagi hak dapat? Makhluk mana lagi hak dapat? Hak dia rasa dia ni hebat. Senyap habis. Tak ada kena jawab. Maka Allah jawab, lillahil wahidil qahar. Dia tinggi jawab. Hanya Allah lah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Lillahil Wahidil Qahhar. Dia seorang. Dia dah yang Esa. Tak ada hak lain. Pada lama bila pula masa tu kita tak tahu lagi. Kemudian Allah SWT dia buat mula-mula, dia buat malaikat mana? Malaikat Israfil. Dia hidupkan balik Israfil. Kemudian sebelum tu dia buat dulu, dia panggil Ma'ul Hayah. Ma'ul Hayah ni maksud dia apa? Air hujan. Air hujan bila turunnya air hujan, dia sebelum tu dia buat bumi ni, langit dan bumi ni dia buat lain. Dia buat lain. Dia buat mana? Bumi ni Hafsah ni dia buat straight je belakang. Dia sebut dalam surah Ibrahim, yauma tabaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dia buat bumi ni straight je. Pada mahsyar ni lagu mana pada mahsyar ni? Pada mahsyar ni orang Nabi sebut dia putih belakang. Tanah dia putih. Ada juga riwayat lain dia menyebut tanah dia ni warna seperti mana warna roti, cuma dia bersih. Mana turun je tu kak. Israfil putih. Dia tiup. Tiup tu kak. Bangkit kita ni. Bangkit sore-sore. Bangkit dalam keadaan
qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita baca sama dalam surah Yasin. Kita baca qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tapi kita tak say dah seperti mana orang ni kecek ni. Orang ni kecek qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dia kata ya wailana, celaka we, man ba'athana min marqadina. Siapa kejut aku ni? Siapa gerak aku tengah duk baring ni? Siapa kejut aku? Kayak kita baca situ dia ada tanda saktah. Biasa tak? Ada tanda apa? Ada tanda saktah. Apa mana saktah tu? Kita tahan apa? 2 saat ataupun 2 rakaat. Man ba'athana min marqadina hadha. Betul tak? Kita baca dengan bertajwid kan? Apa hikmah dia? Tuhan ayatnya kita masalah kita tidur kan? Orang gerak kita kejut. Ada rasa kejut. Nyawa kita ni tak ada nak apa? Roh kita tak ada masuk mana kejut. Lepas tu kalau nak gerak orang ni kena beringat. Kita pergi ke kepuk. Hanya kejut tak masuk, mati lalu. Maka mati lalu. Kena beringatlah kalau nak gerak orang. Jadi apabila kita bangun je kita ni, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, terus tu ayat. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang Tuhan janjikan. Wa sadaqal mursalun, dan apa yang dibenarkan, apa yang para rasul ni royak. Ini betul-betul ni. Tak ada dah. Nabi-nabi, para rasul dah sebut bahawasanya apa? Kita ni pasti akan ada yaumul qiyamah nanti. Pasti kita akan dibangkitkan. Lepas tu kita kena baca surah Yasin tu. Kita baca hari Jumaat ke, waktu pagi ke, majlis orang mati ke, mana-mana kita baca surah Yasin biar kita rasa. Ketika mana kita sebut ayat tu, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Takutnya kita. Tapi kalau orang baik, ni orang baik ni, dia bangun dah. Mana tempat dia, bergantung kepada tempat dia, matilah ni lah. Dia bangun, dia bangkit dia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 3 golongan. Nak pergi pada mahsyar ni, kita nak pergi pada mahsyar, ada 3 golongan. Golongan yang pertama, yang mana dia naik kenderaan. Nak pergi pada mahsyar ni, dia naik kenderaan. Kenderaan apa yang naik? Binatang yang menjadi korban dia, yang dikorban masa di atas muka bumi ni, binatang itulah yang dia akan naik. Sebab itulah kalau siapa tak pernah korban dalam hidup ni, pastikan sebelum mati dia kena korban sekali, kena ngajah. Kalau korban sama, biar kita tukar niat kita. Tukar niat ni. Tukar niat apa? Supaya kita sentiasa ikhlas kepada Allah. Kalau kita ni banyak kali korban, kalau boleh tahun ni raya haji, tahun ni pula raya haji tahun ni bila raya haji ni tahun lepas kan, raya haji kita dah, kita baru raya haji tahun lepas, tukar cara. Kita ada duit lebih tak, kita beri kat orang supaya orang ni boleh buat korban. Kita sedekah dia. Biasa kita sedekah daging kan. Orang ni kita buat ke apa? Kita beri sedekah, beri duit dia, suruh dia buat korban. Seperti mana orang buat ke apa? Dia pergi sama dah buat umrah. Pergi piti kat orang ni, biaya buat umrah. Kena kita ni kalau kita ada kelebihan, ada duit, kita kena bijak. Kena bijak tu maknanya ke apa? Dah kita pergi sama kat, kita buat sama dah benda tu, kita beri kat orang lain buat pula. Pahala dia sopa seperti mana kita buat. Bahkan mungkin lebih lagi. Kita kena ada niat kita. Kemudian apabila kita ni naik ni, kalau kita ni orang yang baik, orang yang hebat, maka kita naik ke lagi pada mahsyar. Golongan yang kedua, golongan yang mana dia ni
Jalan kaki. Jalan kaki bukan dekat dia. Bukan dekat ni kepada masyarakat ni. Luas tak ke mana pada masyarakat? Tak jalan Nabi Adam sampai ke orang terakhir kupu belakang. Dan Nabi sebut setiap orang ni dia baris ni supaya kita duduk dalam esah ni, dalam esah kita tak rapat molek dalam esah ni rapat gini. Dan kaki kita ni tak lagi depan, tak lagi belakang, tak lagi kiri, tak lagi kanan, duduk diri kita. Tak ada. Dia sebut dalam bahasa Arab, dia katakan fala yakunu lirajulin min bani adam fihi illa mawdi'u qadamihi. Kecuali ke apa? Kecuali kaki dia duduk ni. Nak pergi depan tak boleh, nak pergi belakang tak boleh, nak pergi kiri tak boleh, nak pergi kanan pun tak boleh. Tak boleh. Yang sepik luahnya, luah tu luah dah. Nak ayatnya ramainya orang pada hari kiamat ni. Penuh orang. Sering. Kemudian ada dosa lagi, hak ni yang kita takut. Orang ni lagi pada masyar, dia menuju kepada masyar dalam keadaan dia jalan dengan muka dia. Jalan dengan muka dia. Kita jalan dengan kaki ke jalan dengan muka? Jalan dengan kaki ya. Tapi orang ni adalah orang yang kafir, orang yang bukan Islam, orang yang tidak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Ketika mana dia ni mati, maka orang ni jalan dengan muka. Maka sahabat tanya, lagu mana jalan dengan muka ya Rasulullah? Tuhan yang menciptakan kita jalan dengan kaki, Tuhan yang sama juga menciptakan orang ni jalan dengan muka. Allah. Tekan jalan kaki ni. Lepas tu macam lepak, pergi jalan atas jalan tak tu, tak payah jalan jauh, 300 lah, 300 meter je tengah jalan. Lepas tu waktu tu panas pula, rasa melecur, tak ada gemata jalan. Nak boleh ke siapa pada masyarakat ni? Takut kita nak jalan perjalanan kita nak menuju kepada masyarakat ni. Lagu mana perjalanan kita menuju kepada masyarakat? Kalau kita jalan dengan naik kenderaan, alhamdulillah. Kita ni akan dimatikan. Tempat mana kita tak tahu. Mana tempat kita nak mati kita tak tahu. Kemudian apabila kita pergi pada masyarakat, ketika itulah kita duduk diri. Duduk diri saja tadi. Diri saja ni berapa ratus tahun. Tak boleh nak cerita berapa lama. Berapa ribu tahun ni tak boleh nak cerita, lamanya. Duduk diri saja. Duduk diri buat apa? Tak tahu nak buat apa. Mikir bagaimana tak selamatnya kita. Dan insya-Allah lagu mana kita duduk diri nanti, kita nak tahu lagu mana kita nak selamat masa kita diri, insya-Allah mulalah. Kalau ada peluang lagi apa-apa sini, insya-Allah saya akan sambung cerita lagu mana kita nak selamat ketika kita berada di pada mahsyar nanti. Lagu mana keadaan suasana pada mahsyar. Kita nak pergi kepada fa'amma man taqulat mawazinuhu. Kita nak tahu lagu mana Tuhan nimbang kita ni lagu mana. Nak siapa kita nimbang, biar kita nampak perjalanan hidup kita. Daripada kita hidup, daripada kita start kita mati, kemudian kita masuk dalam alam kubur, kemudian kita pergi kepada mahsyar, siapalah kita ni seterusnya nak pergi nimbang, nak pergi jalan, siapalah kita masuk syurga. Perjalanan ni itu sangat jauh. Lagu mana perjalanan, insya-Allah mulalah saya sambung. Sekiranya ada rezeki keluar lagi kita lagi sini, insya-Allah saya akan sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Kita akan jumpa lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.